Salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Daripada waktu ke waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan menjadi penghapus dosa antara waktu-waktu tadi. Sehingga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan hadis ini dalam bab banyaknya jalan kebaikan untuk orang beriman ni. Kira-kira kalau dia dah buat benda besar, sembahyang 5 waktu, kemudian dia tidak melakukan dosa besar iaitu syirik, kemudian dia kehidupan dia biasa saja, sehingga daripada waktu ke waktu terhapus dosa. Ramadan ke Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, begitulah. Alhamdulillah. Khusus lagi kita alhamdulillah di 10 yang terakhir ini, yang salah satu daripada malam 10 yang terakhir ini dikatakan Rasulullah SAW suruh taharrau, carilah, atau nanti akan berlaku malam Lailatul Qadar yang ianya lebih baik daripada 1000 bulan nisbah pada amalannya, pahalanya, yang kira-kira sekarang ni lah. Kita alhamdulillah berada di waktunya yang waktu yang sangat baik untuk kita. Yang kalau kena malam Lailatul Qadar lebih baik pada 1000 bulan. Kalau kena sekali saja, kira-kira mungkin kalau semua orang ambil peluang ini, tidak ada lagi yang akan masuk neraka. Tak ada nak masuk neraka. Sudah menjadi sebab yang besar untuk Allah yang memasukkan syurga selepas daripada Allah berikan rahmatnya. Kemudian dengan sebab kena malam Lailatul Qadar tadi, masya-Allah. Sekarang ni lah. Ikhwani wa akhwati rahmakumullah, saya sementara nak menunggu Syekh Ahmad, Imam Syria yang akan datang sekejap lagi. Jadi saya ingin membaca satu hadis yang Nabi SAW menyebut tentang apa yang akan berlaku di akhir zaman ni. Nabi sudah gambarkan dah. Nabi sebut yaksurul qatlu yaumal qiyamah wa la ya'rifu man qatala fima qatala wa la ya'rifu al-qatil wa la ya'rifu man qutila fima qutila wa la ya'rifu al-qatil limadha qatala wa yakunu al-qatil wal maqtul fi an-nar. Dan Nabi menyebut bahawa nanti akan banyak berlaku pembunuhan. Akan banyak berlaku pembunuhan sehingga orang yang dibunuh itu tidak tahu kenapa dia dibunuh. Dan orang yang membunuh itu pula tidak tahu kenapa dia membunuh. Ini bahagian yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW bahawa kiamat nanti, itulah keadaannya. Yang kira-kira pengajaran daripada hadis ini, betapa kita kata nak dekat dah kiamat ni, nak dekat dah sebenarnya. Baru baik, tak jauh, dekatlah maksudnya. Apabila tanda-tanda yang besar-besarnya daripada kelahiran Nabi dah berlaku dah. Kemudian hufatun auratun yatatawaluna fil bunyan, orang yang tidak berkasut, bertelanjang, ru'atus syah, pengembala kambing, mereka nantinya akan berlumba-lumba dalam membina bangunan tinggi. Itu dah berlaku dah. Yang digambarkan tak berkasut, pengembala kambing, bertelanjang, iaitu Badui di sebelah Dubai itu, yang dulunya di situ kawasan yang gersang, orang tak duduk, hanya Badui saja, orang asli padang pasir. Tetapi sekarang ini mereka berlumba-lumba dalam pembinaan bangunan yang alhamdulillah satu kemajuan. Tetapi dari sudut yang lain, dia menunjukkan bahawa itu adalah salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Dan antaranya lagi yang Nabi sebut, akan banyak berlaku pembunuhan sehingga yang dibunuh dan membunuh itu tak tahu apa sebab. Yang dibunuh pun tak tahu kenapa, yang membunuh pun kenapa dia membunuh. Dan kebetulan dengan cerita hari ini, insya-Allah Syekh daripada Syria itu akan datang. Maka itulah yang sebenarnya berlaku pada hari ini, khususnya di Syria, yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan benarnya sabda Rasulullah SAW ini. Dah nak kiamat, kiamat sangat. Cumanya berlaku keadaan itu tu, sementara tak kiamat lagi ni, kita yang melihat keadaan ini, inilah yang kita kata, kita ambillah pengajaran yang mungkin pengajarannya untuk setakat saya boleh cerita sekarang ini. Inilah kita kata kesan daripada atau apa yang berlaku ni. Ada dua teori yang orang lihat sekarang ini. Teori pertama hanya sekadar teori ekonomi, yang akhirnya dikatakan ini perbalahan sampai tahap berbunuhan begitu daripada dua kumpulan sosialis kapitalis.
Begitu saja. Ni golongan sosialis, ni kapitalis, ni gamenya nanti nak minyak lah apalah. Begitulah ceritanya. Dan akhirnya dengan teori ini, orang yang hanya sekadar nak melihat teori ekonomi, tidak ada unsur-unsur lain, menyatakan bahawa Bashar Assad yang menjadi pemerintah sekarang ini, yang di negaranya berlaku pembunuhan sehingga kanak-kanak perempuan yang zahir nampak macam dia sendiri, tentera kerajaan sendiri melakukan kezaliman ini, pembunuhan ini. Berkatalah orang-orang politik atau orang-orang yang hanya sekadar melihat dengan teori ekonomi tadi, bahawa Bashar Assad harus dipertahankan, kena dikekalkan Bashar Assad ini. Walaupun dia begitu, tetapi dia bagus lagi, kerana dia adalah, sebelum ni dikatakan tidak ada hubungan dengan Israel, tidak ada, dia antara orang yang lawan Amerika. Itu satu teori lah. Teori yang kedua, yang kalau orang melihat gitu, maka saya kata lihatlah dengan satu teori lagi, atau dengan satu kacamata lagi, bahawa apa yang berlaku di Syria sekarang ini ada hubung kait dengan satu fahaman yang dulunya dikata mazhab, tapi sekarang ni orang dah macam tak sesuai dah kalau nak kata mazhab, iaitu Syiah. Ada hubung kait dengan Syiah, iaitu satu fahaman yang membentuk agama dengan akhirnya membawa semacam satu ideologi yang terbukti fahaman ini daripada tindakannya dan juga daripada fatwa-fatwa ulama-ulama daripada Syiah ini. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, mungkin kalau sebut Syiah begini, mungkin ada yang tahu tu tahulah, ada yang tak tahu mungkin dia apa ni Syiah ni. Atau tak Islam, keluar daripada Islam, ataupun dia jauh atau dia pelik. Kalau sebut Ayah Pin, mungkin kalangan kita dah tahu. Mungkinlah Ayah Pin tu yang cuba nak menggabungkan India, Hindu, Kristian, Islam, Buddha dengan nak dijadikan satu agama yang akhirnya kita maklum lah, itu keluar. Ataupun kita maklum juga kalau disebut Qadiani, itu pun juga keluar daripada Islam kerana dia ada Nabi lain selain daripada Nabi Muhammad. Dan ada amalan-amalan yang lain tu pun kita maklum juga bahawa kalau sebut Qadiani, yang kalau Ayah Pin tadi di Malaysia, Qadiani ni pun asalnya di India, tetapi di Malaysia ni pun ada juga. Ada di sebelah Selayang tu, kita pun maklum di tempat di kampung Nakhoda tu. Minta maaf lah kalau ada orang kampung tu. Memang ada. Ada siap papan iklan lagi. Ini terkeluar. Tetapi kalau Syiah ini, dia memang sebenarnya kalau nak cakap pun dengan teori kedua ini, dia agak masih sama-sama lagi. Sehingga tadilah teori yang orang cakap sehingga kata Bashar Assad itu harus dipertahankan. Orang yang cakap itu kadang-kadang orang kita sini, orang Malaysia, hanya sekadar dengan teori-teori begitu saja. Dia kata Bashar Assad kena pertahankan kerana memang benda ni bagi saya masih tahap keliru lagi. Masih kita sebenarnya umat Islam, khususnya kita ini ahli sunnah wal jamaah, berada di persimpangan sebenarnya. Persimpangan yang sebelum ini kita berada di umat Islam, ahli sunnah wal jamaah berada di satu landasan. Tetapi bila sampai di persimpangan dengan apa yang berlaku ni, dia jadi ni sikit. Maka dengan pembunuhan yang berlaku di Syria ini, saya kata lihatlah dengan satu kacamata lagi, iaitu menilai bahawa ni ada hubung kait dengan fahaman Syiah. Kerana setelah dibunuh tadi, dibunuh seperti seorang budak perempuan, setelah dibunuh diseliat kulit kepalanya macam ayam gitu, mata terbeliak, rambut dah tak ada, budak perempuan. Kemudian yang tukang seliat tu jadi kesukaan, dia gembira. Kenapa begitu? Kemudian seorang budak lelaki dibakar hidup. Yang tukang bakar tu pun kesukaan juga, seronok dia tengok benda tu. Kemudian ada lagi perempuan-perempuan, kanak-kanak daripada bangunan tinggi dicampak seorang-seorang hidup-hidup gitu. Yang tukang campak tu kesukaan juga. Dan kemarin satu video lagi yang benda ni kita boleh tengok lah, dunia kecil lah sekarang ni, tak boleh nak sembunyi dah. Kita boleh tengok benda ni berlaku. Seorang lelaki yang disembelih hidup-hidup, tangan ni diikat kemudian disembelih. Dua orang perempuan pula
Selepas daripada itu yang dikatakan itu adalah isteri dan ibu dia ditembak dengan satu das, 2 sekali kena. Mati tiga-tiga. Dan sebelum ini juga seorang perempuan muda setelah dirogol dan diseksa hingga akhirnya dia tak larat nak bangun. Diletakkan di satu persimpangan jalan sebagai umpan. Yang mujahidin atau orang-orang yang berjuang di sana, orang Arab tak boleh tengok benda-benda begini, sehingga adalah yang sanggup nak cuba selamatkan perempuan yang masih hidup lagi dalam keadaan bertelanjang begitu. Tetapi diketahui bahawa itu hanyalah umpan, kerana di sana sudah menunggu sniper. Tapi tu juga hingga akhirnya tarik sikit, kena syahid seorang. Seorang pergi lagi, kena lagi. Kemudian yang ketiga pun dia tak boleh tengok juga, dia pun tua kena juga. Sehingga yang keempat, ketua dari kalangan mujahidin banyak-banyak tu, dia sendiri pun tua juga, walaupun telah dilarang. Kata jangan, ni dah 3 orang dah terkorban ni. Lalu dia kata dengan kata-kata yang masyhur, "Latamannal maut qabla an yara wa yamutu ba'da an yara." Kalau macam ni lah keadaannya, lebih baik mati sebelum terlihat. Keadaan ini hina sangat, lebih baik mati. Dan kalau dah terlihat begini, tak buat apa-apa, tak usaha, nak tengok begitu saja, lebih baik mati juga. Lebih baik mati kalau tak buat sesuatu, tak guna dah hidup. Hingga akhirnya dia pun turun, dia pun kena juga. Dia termasuk dengan 3-4 orang lelaki mati syahid insya-Allah, dan perempuan itu pun selepas 10 jam dikatakan syahid juga. Jadi apa yang saya nak beritahu bahawa keadaan-keadaan ini, cara pembunuhan ini pelik. Dan yang membunuh itu suka sangat, gembira sangat. Bukan sekadar kata bunuh ni, membunuh dan dibunuh itu memang, tapi ada unsur-unsur lain yang jadi membunuh suka. Kanak-kanak kecil disembelih hidup gitu. Maka itulah yang akhirnya menyingkap satu benda yang besar yang selama ini dikatakan Syiah itu, yang sebelum ini umat Islam cuba berkawan, cuba nak mendekatkan dengan melakukan satu program besar yang disebut Taqrib, cuba nak mendekatkan ahli sunnah wal jamaah yang bermula daripada 70-an, 80-an, 90-an sampai 2012 baru ni. Lebih kurang itulah ceritanya, nak mendekatkan ahli sunnah wal jamaah yang kira-kira macam ada sangka baik lagi, cuba nak mendekat-dekat. Hingga akhirnya dalam 16 Jun atau 14 Jun baru ni telah diisytiharkan oleh orang yang dulunya bersemangat untuk nak buat takrib, nak mendekatkan ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah ini. Yang Syiah berpusat di Iran, antaranya juga di Hizbullah, di Lebanon Hizbullah, yang sekarang ni orang tak sebut Hizbullah, dah sebut Hizbullah dah. Yang ketuanya Hasan Nasrullah, orang yang sebenarnya adalah dirasuk oleh syaitan. Kerja-kerja nak mendekat ni hingga akhirnya orang yang dulu ke hadapan atau di hadapan nak mendekatkan kerja-kerja ni, dia sendiri pernah mengaku dengan pengakuan yang lebih jelas. Yang sebelum ni dia dah mengaku dah, tetapi 14 Jun baru ni lagi jelas lagi pengakuannya bahawa dia sebenarnya ditipu oleh golongan ini. Dia dipermain-mainkan sahaja. Ditipu, malah dia sebenarnya telah ditipu lama. Dan walaupun dulu orang kecam dia kenapa stand politiknya bersama dengan Iran yang akidah tak sama, amalannya tak sama sangat-sangat, tetapi dia cuba mempertahankan sebab zahir daripada apa yang ditunjukkan, percakapan juga semacam tindakan itu melawan orang Amerika, lawan Israel. Iran dikatakan lawan Israel, Hizbullah di Lebanon itu dikatakan lawan Israel. Jadi baguslah. Jadi sebab itulah akhirnya Dr. Yusuf Qaradawi pun dulunya begitu. Tetapi dengan apa yang berlaku di Syria menyingkap kepada umat Islam, khususnya ulama-ulama yang dulunya kehadapan dalam nak buat usaha ini, mengatakan bahawa Syiah dia bukan mazhab yang kalau dikatakan mazhab hanyalah mungkin berlega di sekitar masalah fiqh. Mungkin semayangnya seperti kita Syafi'i, ada yang lain Hanafi, Maliki, Hambali, mungkin solatnya tak angkat tangan atau tak bismillah atau tak kunut, hanya sekadar dalam masalah yang lebih kurang masalah fiqh sahajalah. Adapun ini Syiah, dia melibatkan akidah. Perkara yang asas dalam agama ni akidah lah dulu, kemudian baru fiqh, kemudian baru akhlak. Ini benda yang asas dalam agama sehingga
dikatakan tak samanya tadi, bermula daripada syahadah, sehingga dalam perkara-perkara asas dalam agama melibatkan syirik, melibatkan Al-Quran, melibatkan sunnah, melibatkan fiqh yang juga pelik dan akhlak yang sangat jijik. Sekarang ni orang bercakap kan? Orang dah bercakap. Hingga akhirnya itulah kalau dikatakan pada akidah yang melibatkan masalah syahadah tadi, kalau nak tunjuk pun kita sempat, saya cerita sajalah, syahadah ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama lagi. Wa ana ali waliullah. Tak apalah dia nak angkat Ali tu jadi wali Allah, bukan orang lain pun. Tapi hujung-hujung daripada syahadah nanti. Wa asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Aisyah finnar. Dan aku bersaksi juga bahwasanya Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Aisyah dan Hafsah dalam neraka. Allahu Akbar. Syahadah apa macam tu? Islam apa yang nantinya nak tertegak atas syahadah yang macam tu? Abu Bakar tu pak mentua Rasulullah, Umar Uthman tu menantu Rasulullah, Aisyah Hafsah isteri kesayangan Rasulullah, yang kamu kata nak lengkap Islam kamu sehingga kena kata orang-orang macam ni dalam neraka. Apa cerita ni? Tu ni melibatkan akidah. Qurannya tak sempurna. Nanti wajib, kalau yang jenis imam tu pula ke, kalau yang kita mahu cakap yang di Malaysia pun dikatakan begitulah, jenis imam 12 tal. Kalau tak beriman kepada imam 12 dia ada imam 12 tu, kalau tak beriman salah seorang saja, nantinya akan jadi lebih kafir daripada iblis, kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka ni kira beratlah, sehingga kita kan jangankan kita nak beriman, kita kenal pun tak siapa dia imam dia tu. Jadi macam mana kita, walaupun dia tak nak menyatakan sikap dia, tetapi dalam kitabnya yang kita cakap atau yang saya cakap ini semua daripada kitab, boleh dengar sendiri daripada syekh-syekh dia yang cakap begitu. Maka inilah yang akhirnya dikatakan melibatkan agama, yang sampai nak kena mengucap kata orang-orang yang Allah janjikan radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah mereka redha kepada mereka, mereka redha kepada Allah. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, bagi mereka ini syurga, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah dah janji dah, tiba-tiba dikatakan dalam neraka. Tengok punya marah ni. Nanti dalam solat dia ni, dalam solat dah lah kita kata solat dia tu tak sama. Masa bila rukuk, berapa kali takbir, masa bila sujud, timing tak sama. Nanti dia kunut tu kan, kalau kita faham apa yang dikunut, yang diminta tu, Allahumma la'an Abu Bakar wa Umar wa Aisyah. Ya Allah laknatlah Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Sama juga. Jadi dia ada benda-benda begitu. Sehingga kan dia dalam keadaan kita kata biasa, syahadahnya begitu, dalam keadaan biasa lagi ni, dia bila berkumpul-kumpul atau ada majlis dia, di waktu-waktu tertentu dia akan menceritakan benda-benda sedih yang berlaku kepada keluarga Rasulullah, sehingga kesedihan itu dibawa atau diterjemahkan dengan pukul badan. Tu sedih tu pukul badan, pukul. Sedih lagi, ambil pisau, ambil pedang, lukakan diri sendiri sehingga berdarah-darah begitu. Maka itu tak ada siapa-siapa suruh, sehingga kita kata luka besar tu, itu belum dapat lagi. Itu baru dia seorang-seorang, baru dia naik semangat dia seorang-seorang gitu. Kalau dapat itulah yang telah ditunjukkan. Dalam keadaan lemah dia tak tunjuk, tetapi dia tunjuk dalam keadaan di majlis-majlis dia dicederakan diri sendiri. Tetapi bila dia dapat budak perempuan yang dikatakan kulit kepala diseliat tadi, kerana itu namanya Aisyah, marah sangat orang nama Aisyah ni. Budak lelaki yang dibakar hidup-hidup itu kerana namanya Umar, marah sangat orang kepada nama Umar ni. Jadi tak dapat lagi tu. Bila dapat, itulah yang kita lihat di Syria sekarang ini. Dan rupa-rupanya benda itu menjadi satu taqarrub ila Allah, menjadi satu cara untuk dia nak mendekatkan diri dia kepada Allah. Dan dibawa hadis, rupa-rupanya memang ada hadis yang dikatakan itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh cucu Rasulullah. Berkatalah Ja'far Shadiq, cucu Rasulullah. Ini hadis ni untuk orang dia nak semangat lagi supaya bunuh umat Islam di Syria. Zuhuru hujjatuz zaman la yatimu illa biqatlin nawasib. Akan keluar Imam Mahdi dia nanti dan akan membunuh semua nawasib. Nawasib itu orang yang membenci keluarga Rasulullah lah. Tak jelas lagi siapa dia yang benci keluarga Rasulullah. Ahli sunnah wal jamaah kita ni lah. Dikatakan kita ini, maknanya yang selain daripada Syiah adalah nawasib,
Walaupun kita kata masa bila kita benci keluarga Rasulullah, tapi itulah istilah yang digunakan. Imam Mahdi dia nanti bila keluar akan membunuh Nawasib, wa hadmi ka'batihim, dan akan meruntuhkan Kaabah mereka, wa nikahi nisa'ihim, dan akan menikahi perempuan-perempuan mereka, dan dijima setelah jadi sahabat sahaya, dijima ala sitari ka'batihim, di atas kelambu Kaabah mereka. Fa yatahawwalul hajju ila Karbala, dan haji akan bertukar ke Karbala. Haji akan berpindah di Karbala, bukan di Makkah lagi. Yang mengatakan ini adalah Muhsin Asfar, salah seorang mufassir besar Syiah di Iran tu. Dia bawa, dikatakan ini adalah hadis dan disandarkan kata ini kepada cucu Rasulullah, yang memanglah ini hanya palsu, tetapi Allahu Akbar, kita kata punya satu rekaan besar dan kesan. Siapa yang percaya juga kepada hadis-hadis macam ni, Imam Mahdi dia akan keluar bunuh semua Nawasib, akan meruntuhkan Kaabah, akan menikahi perempuan-perempuan ahli sunnah wal jamaah di atas kelambu Kaabah, dan haji akan bertukar ke Karbala. Allahu Akbar. Ini sebenarnya yang satu teori lagi yang saya kata, tolonglah tengok ni sama. Dia ada lagi unsur-unsur ni. Unsur-unsur ni ada. Benda ni jelas. Kenapa orang dia? Kenapa orang dia dikata ataupun kenapa dikatakan umat di Syria itulah malah yang kalau dikatakan yang jenis di Syria ini Alawiyun, Syiah jenis Alawi ini, yang dikatakan syahadahnya atau dikatakan Tuhan itu boleh meresap dalam diri seseorang, yang akhirnya dikatakan meresap dalam diri Bashar. Sebab itulah syahadahnya lain. Syahadahnya la ilaha illa Bashar, tiada Tuhan melainkan Bashar. Kerana Bashar itu adalah Allah. Allah dah meresaplah dalam tubuh Bashar, sehingga dikeluarkan gambar. Bila dikeluarkan gambar, disuruh sujud. Itu pun pada hakikatnya dikatakan sujud kepada Allah, tetapi zahirnya sujud kepada gambar Bashar, dan zahir daripada lafaz itu la ilaha illa Bashar. La haula wala quwwata illa billah. Ini walaupun pula kita kata Syiah ini dia ada level-level dia tak sama, dia ada mazhab-mazhab dia, tetapi yang daripada Iran akhirnya bergabung dan membantu yang di Syria ini, hingga akhirnya menunjukkan bahawa mereka ini adalah satu. Itulah dia. Dan Syiah-Syiah kita yang di Malaysia ini pun, minta maaf cakap, kenyataan-kenyataannya daripada pembahasan-pembahasan di alam maya yang juga saya setakat jumpa dengan orang-orang yang mengaku Syiah, cakap sama juga. Bashar Assad kena pertahankan. Jadi, dan tak nak mengaku kata ini ada hubung kait dengan Syiah, walaupun pada zahirnya Iran yang mereka ini sangat-sangat sokong Iran. Jadi tak apalah kalau dia menafikan kerana dia Syiah, munasabahlah. Tetapi kita yang bukan Syiah, kita melihat saudara mara kita ahli sunnah wal jamaah di Syria ini ditindas begitu sekali. Ini ada hubung kait dengan Syiah, sehingga kenapa juga saya cerita benda ni, kerana kita pun dah maklum bahawa di Malaysia ini sudah ada mengaku, yang tak mengaku, tetapi daripada amalan Syiah, memang dia Syiah, dah ada. Maka kepada yang memang pro Iran lagi, sampai Iran tu baik, dia ni saya kata sudahlah, kita sebenarnya kena tipu. Lama dah kita kena tipu. Dr. Yusuf Qaradawi, saya berbelas tahun kena tipu, dia pun berbelas tahun kena tipu. Hingga akhirnya kita kena tipu. Yang dalam bab tipu ini pula, kalau nak sebut cerita lagi ni, dia memang wajib menipu. Dikatakan hadis dia, la iman liman la taqiyatallah. Tak beriman siapa yang tak menipu. Ni kita tak ada fikir. Macam mana tak beriman siapa tak menipu ni? Kalau menipu tu jadi, tak kantoi. Kana kaman salla khalfan nabi fi safil awal. Dia tu macam semayang di belakang Nabi di saf yang pertama. Lebihan menipu ni. Tipu yang menjadi macam semayang di belakang Nabi di saf yang pertama. Macam mana kita kata? Itulah kelebihan menipu. Rupanya ayat inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu, orang yang paling bertakwa.
diterjemahkan orang yang paling mulia di kalangan kamu, orang yang paling banyak menipu. Jadi kita tak dah fikir. Sebab tu akhirnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan ulama-ulama yang dulunya pernah berusaha untuk nak mendekat dan berkawan dengan Syiah ini kena tipu, akhirnya mengaku memang. Dan rupa-rupanya bila saya tanya dengan kawan-kawan yang kamu kata taqiyah ni ada dan disandarkan lagi, dikatakan hadis tak beriman siapa yang tak menipu. Hujah mana hujah? Rupa-rupanya hujah, antara hujahnya menyatakan bahawa Rasulullah berkawan dengan Abu Bakar sampai jadi menantu kepada Abu Bakar, juga berkawan dengan Abu Bakar dan Umar dan Osman sampai dua orang tu jadi menantu kepada Rasulullah pula. Berkahwin dengan Aisyah dan Hafsah itu sampai tidur sekali duduk serumah apa, itu hanyalah pura-pura saja daripada Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Saya kata, saya menjam, memang tersumbat semua kalau tak nak fikir kita. Macam mana kita nak cubalah nak faham hak dia tu. Rasulullah bertaqiyah, berpura-pura dengan Abu Bakar, dengan Umar, Osman, Aisyah, Hafsah. Berpura-pura saja semua ni. Dia kata, ya, tu semua tu ahli neraka tu, dia kata. Astagfirullahaladzim, saya pun tak apalah, cakap tu lagi dulu. Tak boleh fikir lah kita tak tahu nak kata apa lah. Yang mungkin logik akal lah kalau dia bangkali ni. Nak ke kalau orang kawan yang dia begitu? Kalau ya, kita sudah tentu tak nak, tapi dia boleh disandarkan kepada atau dikatakan Rasulullah hanyalah bertaqiyah. Itu yang kita kata akhirnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kita pun akhirnya kalau cerita dulu mari sini jadi solat tarawih, jadi imam tarawih. Walaupun sebenarnya di tempat dia di rantak ada tarawih. Orang dia bid'ah besar main tarawih. Pula dah. Habis datang sini jadi imam tarawih. Malam tu banyak pahala ke dia. Bukan kerana jadi imam tarawih, melainkan hak di masjid-masjid itu satu masjid aku tipu. Maksudnya pahala dia banyak kerana dia bertaqiyah, bukan kerana dia jadi imam tarawih. Itu yang kita tak ada fikir. Dan akhirnya kalau yang di sini lagi kita terpaksa bercakap, saya kata kalau yang pro, okeylah balik. Negara-negara lain hancur, Afghanistan hancur, Iraq hancur, dia tak kena lagi. Ini hujah politik. Ada pun kepada yang dah memang jadi Syiah, saya kata tolonglah jangan bawa, tak sesuai. Kalau kita pun, kalau ada orang gini, kita tahu siapa-siapa, cubalah perhatikan di kalangan kita. Kalau dia sembunyi-sembunyikan atau dia dah bercakap ke zahir sungguh Syiah, fikirlah macam mana kita nak selamatkan orang macam ni. Kalau dia berusaha nak bawa juga, saya kata jangan bawa kerana tak sesuai. Sangat-sangat tak sesuai. Saya minta maaf saya tak sebut. Saya tadi, saya di Pakistan 9 tahun. Saya belajar dulu di Pakistan 9 tahun. Jadi saya lihat Pakistan masa belajar dulu, masjid dibom, ulama-ulama dibunuh, tak henti-henti perang mazhab, hanya hancur negara. Dalam politiknya begitu, mazhabnya pun begitu. Soalan mungkin kita kata jahat sangat ke orang sana? Jahat sangat ke sehingga masjid dibom? Persoalannya bukan masalah jahat sangat ke apa. Dia masalahnya kita tak boleh dengar. Kalau orang hina Rasulullah dengan filem atau lukisan, umat akan bangun dan marah. Sama lah juga, kita tak boleh dengar kalau orang hina keluarga sahabat Rasulullah. Isteri Rasulullah dikatakan penzina, hingga akhirnya dikatakan Aisyah tu dalam neraka. Dibawa nasyid ni, nasyid Aisyah finnar, Aisyah finnar, yay! Aisyah dalam neraka, Aisyah dalam neraka. Buat ye pula. Astagfirullahaladzim. Tak boleh dengar kita. Tak boleh dengar kita. Orang tak kata kafir ahli neraka pun pernah lah kawan. Rupa-rupanya dia terlepas cakap Abu Bakar dengan Umar ni memang kuah hajar. Wah, kita pun jadi spontan cakap tu kawan tu. Entah apa? Entah kalau nak menang je ke masjid, tunjuklah panggil baik-baik. Orang sokong lah. Kalau je ke masjid, lepas tu dia cakap gitu. Mungkinlah awak dah baik, tetapi ada orang lain lagi baik. Biasalah kalau menang tu. Yang melantun pergi kata Abu Bakar Umar kuah hajar, kenapa? Oh tak silap. Jadi kita pun jadi nak marah juga. Kita terdengar begini. Jadi akhirnya kalau pun dibawa begitu, kita tak boleh dengar. Hingga akhirnya memang itu menjadi cara dia nak mendekatkan diri dia dengan Allah, dengan melaknat Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Itu cara dia nak mendapat pahala seperti kita bertasbih, bertahmid, bertahlil. Itu cara kita nak mendapat pahala. Dia dengan cara melaknat sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ini. Itu tak sesuai sangat. Di samping yang memang kita kata pada akhlaknya pergi punah, kita kata nanti muta'ah pula, kahwin kontrak. Itu tak boleh. Kita jangan bawa lah.
Sebab tu saya kata jangan buat tak sesuai. Tak boleh lah bawa sini. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, Allah tunjukkan kebenaran ini, dia jelas benar sehingga kita jadi senang dan mudah untuk nak ikut. Dan kita minta kepada Allah, Allah tunjukkan kebatilan ini dia jelas batil sehingga kita jadi berluat dan benci untuk nak ikut. Seperti doa yang selalu orang baca juga, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu dia jelas benar sehingga mudah kami nak ikut, dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan itu dia jelas batil sehingga kami jadi tak nak ikut. Apa yang saya nak sebutkan atau maksudkan tadi lah, berkenaan dengan yang tadi saya sebut tadi, berkenaan dengan Syiah yang dulunya orang sama-sama lagi, tapi sekarang ni dah orang makin nak nampak dah, minta lagi dia tunjuk semua, minta orang tunjukkan jelas lagi. Sebab saya sebut memang ni di persimpangan umat Islam nak memutuskan hubungan atau nak sebut kata Iran itu bukan ada hubung kait dengan Islam, malah dia musuh Allah. Kita nak sebut itu tu agak payah sikit. Maklumlah dulu kita pun sokong sangat, kita pun hantar wakil ucap tahniah, kita pun ada hantar orang, kita hantar pelajar pun ada lagi. Yang belajar tu pun dah balik, bukan nak pinak dah dia pun. Dulu punya cerita. Tetapi dah bila ditunjuk gini lagi, dan ditunjuk syahadah rupa-rupanya begitu, semayangnya rupanya begitu, rupanya amalan dia lagi kita kata jijik dan kejik sangat, sampai boleh bertaqiyah, boleh berkahwin mudah-mudah macam pelacur gitu. Tak nak kita. Saya sambung lagi bab Syiah tadi. Dia ada yang dikatakan taqiyah mut'ah, kahwin kontrak. Ni pun salah satu yang special sangat dalam Syiah. Bagi orang lelaki ni suka lah kot benda-benda begini. Tetapi tak boleh lah kita kata sosial ni tak betul. Kahwin kontrak ni, kalau dia berkenan dengan mana-mana perempuan, lalu dia kata, saya suka awak, jom kita kahwin. Perempuan tu berkata, boleh lah. Lalu perempuan lelaki tadi kata, saya menikah dengan kamu dengan mah kahwin sekian selama 2 jam. Perempuan tu berkata, saya terima nikahnya tanpa saksi, dia tu bini orang lagi. Boleh sangat-sangat. Jadi kita kata ni macam mana ni? Kalau dulu saya pernah cakap gini, kata, Ustaz nampak ke benda ni fitnah ni? Allahu Akbar, ni kitab awak sebut gitu, ulama-ulama awak di sebelah sana pun sebut gitu. Ada kelebihan lagi, dikatakan siapa yang muta'ah selepas itu mandi junub, mandi wajib tu, maka banyak mana air, maka banyak itulah akan jadi malaikat. Berapa titik air, banyak itulah akan jadi malaikat, dan malaikat itu akan beristighfar untuk dia. Kelebihan. Dia ada hadis-hadis dibawa mari lagi. Bahkan suami isteri yang kalau terkena perempuan tu kahwin dengan mana-mana Syiah, diketahui juga bahawa liwat main daripada belakang tu dikatakan sunnah Rasulullah. Itu seorang perempuan tu akhirnya minta cerai. Dan betulan ada pengalaman juga masa belajar di Pakistan dulu. Nak kata benda ni ada ni, sebab ada kawan tadi dia kata tak ada, benda ni tak ada. Saya kata ada. Seorang perempuan, seorang kakak Bukit Tajam, berkahwinlah dia dengan Pakistan. 5 tahun kahwin, dapat 2 orang anak. 2 orang anak lelaki, comel anak tu, Masya Allah. Dah 5 tahun kahwin, lepas tu suami dia pun bawalah anak balik kampung ni, bawa balik Pakistan. Bawa dari Pakistan, kami masa tu ada di sana, saya masa tu. Satu hari berjumpalah kakak tu dengan pelajar Malaysia, dan dia macam bingung dan tanya masalah yang pelajar tu pun bila dicerita balik kepada wakil pelajar, ketua kalangan pembina pelajar, kita pun tak tahu apa masalah sebenarnya. Tak jelas. Hingga akhirnya kita buat keputusan, jangan masuk campur lah, ini masalah rumah tangga orang ni. Biasalah tu, dia ada masalah apa, dia mengadu pada siapa yang dia nak mengadu. Biarlah, jangan masuk campur, ini masalah rumah tangga orang. Tak apalah. Duduk tak lama, hilang. Perempuan tu, kakak tu dengan anak dia 2 orang. Sehingga suami dia bila isteri dia hilang gitu, dia datang ke rumah kita. Rumah dia tak jauh sangat. Dia datang ke rumah, dia tuduh kita buat lari isteri dia dan anak dia sekali. Cara dia datang tu dengan bawa senjata api lagi, Kalashnikov AK-47 tu.
Dia tanya, anak ni isteri dia mana? Merah bibi kahai, marah dua baca kahai. Oh, dia tanya, mana isteri aku, mana dua orang anak aku? Kita mana tahu? Maklum naik. Naik tu jud boleh. Tidak mutipu dia tu. Ada bilkul maklum naik. Duk tengkar gitu. Tak tahu, kita tak tahu sungguh ke mana pergi isteri dia dan anak dia. Sehingga kita terpaksa minta bantuan daripada jiran dan juga minta bantuan pihak universiti, hantar wakil, pihak sekolah hantar wakil selesaikan masalah tu supaya jangan ganggu kita lagi. Kita memang tak tahu sungguh di mana isteri dia. Lama tu baru kita tahu ke mana pergi isteri dia. Rupa-rupanya isteri dia yang lari tadi, kerana kebetulan masa tu 10 Muharram. 10 Muharram ni dia ada upacara besar di sisi orang Syiah di masjid. Iaitu kalau yang jelas yang tengok pukul-pukul badan tu orang miskin tu. Orang miskin dia pukul-pukul badan di luar-luar masjidnya. Yang kaya-kaya, maulana-maulana, ulama-ulama dia projek dalam masjid. Di masjid tu ada kemah tirai-tirai yang dinaikkan tinggi begitu, atau kemah-kemah yang dinaikkan siap bumbung gitu. Nanti pukul 12 malam ke atas masuklah seorang lelaki bersama dengan seorang perempuan. Nak masuk dalam kemah tu kena bawa seorang lelaki dan seorang perempuan. Kalau 10 orang lelaki, 10 orang perempuan lah ada. Tak kira lah nak bawa tu lelaki perempuan tu nanti adik dia ke kakak dia, isteri dia ke siapa dia, mesti yang penting seorang perempuan juga. Bila masuk begitu, maka dia akan padam lampu dan dia akan akad nikah dalam gelap-gelap begitu, cara mutaah tadi, dan dia akan berjima, akan bersetubuh sama-sama di dalam gelap itu, tak kira kena ke siapa. Yang kalau dapat atau lekat malam tu, dapat anak, malam itu akan ganti anak tu cucu Rasulullah. Wah, kelebihan dia pula dah. Anak dia tu akan ganti cucu Rasulullah. Maka rupa-rupanya dia bawa isteri dia malam tu dalam kemah tu. Yang bila kakak tu tahu ke orang Malaysia, mana pernah, tak biasa kita buat benda-benda begitu. Walau untuk imam tu bila IJK tu tunggu dalam turun, lari dia, lari malam tu juga. Bawa lari anak dia pergi ke kedutaan. Dan kedutaan tak senyap bawa balik Malaysia. Ini cerita lama lah. Tu. Dan kita dapat tahu daripada cerita ni, daripada itu sendiri diceritakan begitu. Allahu Akbar. Ni berlaku. Sebab tu kalau ada orang dia yang kata nak menafikan sebab dia tahu benda ni jijik, kita dengar pun jijik, kita kata ni boleh, dia tak boleh nak nafi dah. Kerana ulama-ulama dia pun cakap, kitab-kitab dia pun kita dah boleh beli. Walaupun dia tak nak sebut apa kitab dia. Cuba sebut kitab sekali, kitab apa awak baca? Dia tak nak sebut. Tapi kita tahu kitab dia, kita dah beli, kita dah baca. Bukan orang dia saja boleh baca, kita pun boleh baca. Dan terbuktilah benda-benda begini kita kata jijik, tetapi oleh kerana dengan taqiyah yang kita kata berlapis-lapis tadi, sebagai kita kata pahala untuk dia dan cara untuk dia nak menyelamatkan diri dia, maka sebab itu saya kata sekali lagi doalah banyak-banyak kepada Allah kerana ini melibatkan agama kita, akidah kita. Walaupun kita bukan orang politik atau kita bukan semangat sangat nak lawan Amerika, kita biasa saja orang awam, tapi kalau dah terjadi Syiah macam mana Allah nak terima semayang kita, itu persoalan. Dan kita paling kurang kita nak bagi doa ni, kita tak perang, kita nak kirim doa saja, kita nak sebut siapa. Kalau kita sebut ke Iran, Hizbullah apa semua lagi, memang kita kena tipu lagi. Memang tak, kita tersalah lah kita. Bagilah kepada orang yang berjuang sekarang ni nak menegakkan agama Allah. Habis kita kata perang, memanglah di sana perang, tapi kirimkanlah doa kita, paling kurang doa kita kepada orang yang berhak menerima doa kita tadi, bukan kepada orang yang selama ni tipu kita. Hanyalah kita kata mari dengan cara syubhat. Mari dengan cara syubhat. Ni cerita syubhat ni, itulah Syiah ini dia termasuk dalam kategori syubhat yang sama-sama. Yang mana Islam ini dikatakan boleh punah dengan dua sebab. Satu dengan syahwat, satu lagi dengan syubhat. Syahwat nak makan sedap, nak kenyang, nak puasek, nak itu syahwat. Kalau orang yang besar lagi syahwat dia, oh tu nak kejawatan, nak kemasyhuran. Dah kenyang dah tapi nak jawatan lagi, nak kemasyhuran ni. Itu besar syahwat dia tu. Islam boleh punah lagi dengan syubhat, dengan sama-sama. Yang syubhat ini yang main peranan atau yang sangat pandai main cara syubhat ini Yahudi. Sehingga di zaman Rasulullah sendiri pun pernah dia main cara syubhat ini, cara sama-sama. Dia datang kepada Rasulullah, Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ingat bunyi Assalamualaikum. Tu Assalamualaikum maksudnya mampus kamu. Mati tak bertanam, bulat, kering gitu je. Tu sah. Kita kan mampus lebih kurang tu lah juga. Rasulullah faham. Benar. Tapi dia bunyi tu macam asam. Sama-sama. Allah kata, wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Katalah hittah, kami akan ampunkan dosa kamu. Hittah tu maksudnya gugurkan dosa. Macam kalimah istighfar lah juga. Boleh kawan Yahudi ditukar. Hittah. Tambah nun tengah tu. Hittatun jadi hintatun. Hittah gugurkan dosa. Hintah gandum. Minta makan lah, buat minta istighfar apa semua ni. Minta makan boleh juga kalau kenyang. Kalau dia buat main-main gitu. Tapi kita tak perasan dia Hintah lah sekali. Hintah pula. Yahudi main. Lagi sama-sama. Bila Nabi Muhammad SAW menyeru kepada agama Islam, yang agama ni agama Tauhid juga, yang disebut agama Tauhid ini Millah Ibrahim, lalu dia tak nak terima Nabi yang agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ni agama Islam. Tetapi dia kata kami tak nak agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tetapi kami nak agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dia tak tolak Nabi Muhammad, dia tolak cara penolakan tu dengan disandar Nabi Ibrahim. Kami tak nak Nabi Muhammad, kami nak Nabi Ibrahim. Sama-sama. Kita nak tolak Nabi Ibrahim tak boleh. Nabi Ibrahim Nabi yang kita wajib beriman juga. Lagi, bila ditanya kepada Nabi Muhammad, kamu baca tadi apa dia? Wahyu. Siapa yang bawa wahyu itu? Jibril. Lalu Yahudi kata, kalau Mikail yang bawa wahyu itu kami terima, Jibril kami tak terima. Kalau Mikail kami terima. Dia main-main gitu tu yang turun ayat tu. Man kana aduwwan li Jibril. Siapa yang musuh kepada Jibril ni seluruh ayat tu. Kerana dia main-main benda-benda begini. Kita nak kutuk ke Mikail tak boleh lah. Sama-sama malaikat tapi dia main gitu. Begitu juga dengan hujah-hujah yang bila Rasulullah serang kampung Yahudi, sehingga diguna balik kata-kata Rasulullah yang bila Rasulullah serang kampung Yahudi yang kebetulan banyak pokok-pokok tamar, Allah arahkan supaya tebang pokok-pokok ni dan bakar. Lalu bila Rasulullah bertindak begitu, Yahudi kata, Muhammad, tidakkah kamu yang mengarahkan tentera-tentera kamu supaya jangan bunuh perempuan, jangan bunuh orang tua, jangan runtuhkan rumah ibadat, jangan tebang pokok-pokok. Kamu pesan begitu kan? Dia pusing balik. Dia pandai. Jadi benda-benda begini, kalau dalam bab yang Syiah ini, yang memang Syiah ini bagi kepada Abdullah bin Sabah, dia main dengan cara yang sama juga. Bila kita tanya dia, kenapa kamu tak sama, kenapa kamu begitu, kenapa kamu begini, salahkah kami cinta keluarga Rasulullah? Kami kan sayang keluarga Rasulullah. Dia akan berselindung di sebalik keluarga Rasulullah. Yang keluarga Rasulullah ni kan memanglah kita pun berselawat kepada keluarga Rasulullah, kita pun sayang, kita tak benci keluarga Rasulullah. Bukan bermakna kami tegur kamu, kami kata kamu ni pelak, hingga akhirnya bermaksud kami benci keluarga Rasulullah. Tak begitu, jangan beranggapan begitu. Tapi dia cepat berselindung di sebalik keluarga Rasulullah. Dia main sama-sama begitu. Berselindung atau mengangkat tinggi keluarga Rasulullah, betul, tetapi dalam masa yang sama menjatuhkan atau menolak terus para sahabat radhiyallahu anhum yang kata Allah redha kepada mereka ni. Ni yang tak boleh. Ni masalahnya. Dia mari sama-sama begitu. Sebab tu akhirnya jadi bingung. Jadi bingung sangat-sangat dalam masalah ni. Dia buat perbandingan, nanti ada buat mana dengan Abu Bakar dengan Ali mana lebih. Memang akhirnya jadi bingung kita. Ini semua orang yang di sisi Islam ada kedudukan. Senang begitu je. Kita sayang kepada Rasulullah. Saya pernah sebut begitu. Di satu tempat yang orang tu dia mengaku Syiah dalam masjid, yang dia pertamanya dijokah saya, Ustaz, saya Syiah. Sudahlah Ustaz gitu. Syiah sekarang ni betul saya kata ada. Saya banyak kali dah. Lepas tu saya satu kali yang banyak-banyak saya cakap tu, saya pun sayang keluarga Rasulullah. Dia pun bangun. Terima kasih Ustaz. Kenapa? Ustaz sayang keluarga Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Awak ingat awak seorang yang sayang keluarga Rasulullah? Awak ingat Syiah saya sayang keluarga Rasulullah? Kami pun sayang keluarga Rasulullah. Dia beranggapan begitu. Sehingga bila saya sebut saya sayang keluarga Rasulullah, dia ucap terima kasih. Kami pun sayang keluarga Rasulullah. Semayang kami kalau tak sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, mazhab Syafi'i kena sujud sahwi, kena sebut wa ali Muhammad tu. Tapi dia punya anggapan sampai tahap tu. Ni yang kita kata ni, dia berselindung tu
Hingga akhirnya ketika itu saya ingat lagi, akhirnya nak bagi kita kata kita pun sayang kepada Rasulullah. Saya kata jom semua orang masjid. Jom semua orang masjid, kita bangun, kita berselawat bagi dengar Pak Long ni sering. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Apa masalah? Kita pun sayang kepada keluarga Rasulullah. Jadi dia bersindu. Memang dia mari dengan cara syubhat yang sangat-sangat, yang akhirnya oleh kerana kita kata benda ni benda yang sama-sama lagi di sebalik usaha-usaha yang biasanya dia akan sebut gini. Biasanya dia akan sebut gini. Kalau Syiah sesat, kenapa Saudi terima? Kalau Syiah sesat, kenapa Azhar iktiraf? Kalau Syiah sesat, kenapa dia orang kata OIC lah, kenapa dia boleh datang Malaysia ini, kemudian nanti dia ada hantar qori dia, selalu kami jemput dia sini, mayang tarawih belakangnya, khusyuk bukan main, sesat di mana? Biasanya begitulah yang jumpa setakat ni. Maka saya nak sebut, kalau ulama iktiraf itu cerita dulu. Sebab tu saya sebut dia di persimpangan ijtihad lama dengan ijtihad baru. Sekarang ni dia ada berlaku dengan pandangan lama dengan pandangan baru. Pandangan lama saya sebut 70-an, 80-an, 90-an tahun 2000. Memang itu cerita ijtihad, orang cuba nak mendekatkan, tetapi cerita tu dah habis. Cerita orang tak kenal dia, orang tak tahu lagi siapa dia. Tapi sekarang orang dah tak cakap begitu. Tadilah 14 Jun tadi orang nak ijtihad lah siapa dia. Kemudian di Azhar yang dikatakan Azhar iktiraf, sehingga ada orang yang pernah belajar di Azhar dikatakan diajar juga di situ fiqh Ja'fariyah. Itu pun cerita lama juga. Azhar setelah menyedari dia pun kena tipu. Yang kena tipu tadi kerana Azhar minta pusat ilmu dia ajar Ahli Sunnah wal Jamaah, dia tak ajar. Tetapi pusat ilmu dia minta Azhar mengajar Syiah, Azhar mengajar, sebab tu ada silibus tu. Tetapi bila Azhar sedar benda ni dia kena tipu, dia membuang dah silibus tu. Itu kata semua cerita lama. Saudi dikatakan membenarkan orang Iran kalau dikatakan sesat. Kalau kenapa dibenarkan pergi umrah, pergi haji di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Sebenarnya Saudi, saya pergi ke umrah baru ni, tanya mereka pun sebenarnya dalam keadaan serba salah. Serba salah. Tak dibenarkan lama. Daripada Iran memang tak dibenarkan. Tetapi bila dibenarkan dengan syarat-syarat dia, maka dengan syarat, sehingga sekarang ni dia buat perangai balik. Orang tu jadi bingung sekarang ni. Dibenarkan pemimpin Iran masuk dalam Raudah yang di situ ada kubur Nabi, juga bersebelahan di situ Abu Bakar dan Umar. Pemimpin ni ludah ketika tu dalam kubur Nabi, sehingga dapat ketahuan oleh, diberitahu kepada Sudes hari ini mengamuk sakai dia dalam khutbah jemaah ni. Ni bila dibenarkan jadi begitu. Bila dibenarkan haji tahun lepas, orang labbaik Allahumma labbaik, dia labbaik ya Hussein, labbaik ya Khumaini. Itu syirik dah perkataan begitu. Dapat tangkap 50 sebat. Bila dibenarkan dia mengaut